Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung perbincangan buku kerja muka surat 104 hingga 109. Okey, kita tengok muka surat 104. Okey, bina satu ogif bagi setiap data berikut. Okey, yang pertama tugas kamu ialah lengkapkan jadual kekerapan longgokan. Pastikan kamu menambah kelas satu kelas sebelum kelas yang pertama dan berikan kekerapannya sifar. Okey, kemudian pastikan lengkapkan sempadan atas. Okey, sempadan atas contoh yang pertama ni 9 tambah dengan 10 bahagi dengan 2 9/5. Okey, so untuk dapatkan nilai yang kedua kamu hanya tambahkan dengan 4. Okey, mana kita dapat 4 ni kita boleh tengok beza di sini lihat bawah yang pertama ni 10 dengan 6, so beza dia ialah 4. So setiap kelas yang berikutnya kita tambahkan saja dengan 4. Okey, so kita akan dapat sempadan atas. Okey, untuk dapatkan kegerapan longgokan sama seperti sebelum ini kita tambahkan saja. Okey, contohnya yang pertama ni sifar. Okey, kegerapan longgokan dia pun sifar. Okey, yang kedua ni tambahkan saja sifar ni. Okey, tambah dengan 3. So kita akan dapat 3. Kemudian 3 tambah dengan 6, kita akan dapat 9 dan seterusnya. Okey. So dah lengkap jadual kekerapan longgokan. So kita akan bina ogif berdasarkan skala yang diberikan. Okey, so skala yang diberikan ialah 2 cm kepada RM RM4 pada paksi mengufuk. Okey, ini paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi mencancang. Okey. So sebaiknya kita gunakan kertas graf. Okey, ini jadual kita sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Hanya dua perkara ini saja yang kita akan lihat semasa membina ogif. Okey. So kita tandakan nilai pada paksi mengufuk. Okey, kita bermula dengan sempadan atas 9.5 sehinggalah 33.5. Okey, manakala untuk paksi mencancang, kita gunakan sifir sajalah. Okay, contoh di sini dia kata 2 cm kepada 5 orang murid, so kita gunakan sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, kemudian kita plotkan titik sempadan atas dan kekerapan longgokan yang sepadan. Okey, contoh yang pertama sempadan atas dia 9.5 dan kekerapan longgokan sifar. Okey, kita plotkan titik yang pertama. Okey, titik yang kedua 13.5, kekerapan longgokan dia ialah 3. Okey, so pastikan bila kamu plot titik tersebut kamu plot dengan yang betul. Okey, so hasil semakan saya ada pelajar yang dah tersilap. Okay, kenapa silap? Okay, kalau kita tengok sini skala dia ialah 5 2 cm mewakili 5 unit ataupun 5 orang murid. Maksudnya setiap petak kecil ini bukan 1 unit. Okey, so maksudnya 2 petak kecil baru mewakili 1 unit. Setiap petak kecil itu so setiap 2 petak kecil barulah mewakili 1 unit. Okey, so bila nilai paksi mencancang dia ialah 3, so maksudnya kita akan plot pada titik yang ke-6 ataupun petak yang ke-6. Okey, kemudian kita tengok nilai yang ketiga 17.5 dengan 9. So ini 17.5, kita nak cari 9. Okey, so kalau kita ambil daripada atas senang daripada 10 ni kita gerakkan 2 petak ke bawah. Okey, kemudian terusnya 16. Okey, ialah 2 petak di atas 15. Okey, kemudian 24, 30 dan seterusnya 33. Okey, dah. Plotkan ke semua titik. Pastikan kita sambung gunakan freehand, gunakan pensel kamu. Sambung gunakan freehand. Okey.
pastikan semua titik disambung dengan baik. Okey, dengan licin. Okey, so maka terhasillah OGIF kita. Okey, kita lihat soalan B. Melibatkan umur dan juga bilangan pengguna. Okey, lengkapkan jadual kekerapan longgokan dengan menambah kelas yang pertama, satu kelas sebelum kelas yang pertama, iaitu 10 hingga 12. So di sini pun ada juga pelajar yang silap. Okey. So tips dia mudah sahaja. Kamu tengok di sini. Okey. Kan kalau kita tulis kelas pertama tu, kita tulis pada ruangan yang kedua. So kita tengok sini 13. So 16 tolak 3 ialah 13. Kemudian kita nak dapatkan depan ini ialah 13 tolak dengan 3. So bila 13 tolak dengan 3, so kita akan dapat 10. Bukannya kosong, bukannya sifar, sebab ada yang letak sifar dekat sini. So jangan keliru. So kita ikut saja. So sini sama juga 15 tolak dengan 3, so kita akan dapat 12. Ada yang saya lihat dia dah silap kat sini. Mereka letakkan had bawah yang pertama ni sifar. So bukan sifar 10. Okay, yang lain kita follow saja. Kekerapan salin saja. Okay, sepadan atas contoh yang pertama 12.5. 12 tambah dengan 13. So bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 12.5. Okey, so beza sini nampak beza di antara ini dua ni. Beza di antara 12 dengan 15 ialah 3. So untuk dapatkan sepadan atas yang lain kita tambah sahaja dengan 3. Contoh yang pertama ni 12.5. So yang lain tu tambahkan sahaja dengan 3. Okey, tekan saja kalkulator, kita akan dapat. Lengkapkan untuk sempadan atas. Okey, kekerapan longgokan kita ikut saja zigzag tersebut. Sifar menjadi sifar. Sifar tambah 8 dapat 8. 8 tambah 10 dapat 18. Teruskan sampai nilai yang terakhir 47. Okey, sudah lengkap. Okey, kemudian kita membina OGIF. Okey, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Gunakan skala 2 cm kepada 3 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang pengguna pada paksi mencancang. Okey, so kita akan buat dulu mengikut sempadan atas yang pertama 12.5. Okey, sampailah 30.5. Pastikan nilai ini seragam. Jangan ada yang tersilap. Okey, manakala untuk kekerapan longgokan sama seperti graf sebelum ini, kita gunakan Saphir 5. Okey, kita lengkapkan sehingga 50. Sebab nilai kita yang paling besar ialah 47. Okey, so sama seperti tadi, 2 petak kecil mewakili 1 unit. So masa kamu nak plot, pastikan kamu berhati-hati. Okey, contoh yang pertama, kita label dulu. Paksi mencancang ialah kekerapan longgokan, paksi mengufuk ialah umur dalam tahun. Okey, kita plot yang pertama 12.5, kekerapan longgokan dia ialah sifar. So kita plotkan titik yang pertama. Okey, titik yang kedua 15.5. So kepada garisan ini kita nak cari 8. Okey, so 5 kita nak cari 8. Kita tak boleh naik 3 petak, kita kena gandakan. So kita kena naik 6 petak daripada 5 ni. Naik 6 petak. Okey, kemudian kita plotkan titik tersebut. Okey, seterusnya 15 kita nak dapatkan 18. So sama juga naik 6 petak. Okey, 30 dengan pada titik tersebut. 39, so daripada 40 tu kita turunkan 2 petak ke bawah. Dan seterusnya 45 dan 47. Jangan pula kamu pergi tanda dekat 50. Sebab nilai kekerapan longgokan kita yang paling tinggi ialah 47. Okey. So kemudian kita sambungkan gunakan pensel. Okey, maka terhasillah OGIF yang licin dan kemas. Okey, kita pergi pada soalan nombor 7. Hitung kuartal pertama, median dan kuartal ketiga bagi setiap data berikut. Kemudian nyatakan maksud nilai-nilai yang diperolehi. Okey, so yang pertama kita nak cari kuartal yang pertama, Q1. Okey, so kalau kita lihat pada formula, nilai dia ialah 1/4 N.
Itu kedudukan. So kita kena lihat pada ogif kita ni nilai yang paling tinggi pada ogif, bukan pada paksi. Okey, kita lihat pada ogif nilai yang paling tinggi di sini. Okey, so bila kita baca pada paksi mencancang, nilai dia ialah 80. Okey, so ini nilai yang paling tinggi. Kita baca di sini dulu. Okey, so nilai yang paling tinggi ialah 80. So, untuk dapatkan Q1 ialah 1/4 darab dengan 80. So kita akan dapat 20 di sini. Okey, so langkah yang pertama kita ambil pensel pembaris, kita gariskan pada 20. Pada paksi mencancang 20, kita cari pada graf ataupun pada ogif. Okey, kemudian kita turunkan ke bawah pada paksi mengufuk. So kita akan dapat nilai dia ialah 274.5. 274.5. Okey, so apa maksud data tersebut? Okey, maksudnya di sini ialah 20 orang. Okey, kan cerita pasal pekerja kan? Okey, maksudnya 20 orang pekerja memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan RM274.50. Okey, itu maksud data yang kita dapat untuk Q1. Okey, so untuk mencari Q2 ataupun median, okey, kita gunakan 1/2 darab dengan 80, so kita dapat 40. So kita gariskan. Okey, kita cari nilai dia, kita dapat 399.5. So ini ialah nilai median ataupun Q2. Terdapat 40 orang pekerja memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan RM399.50. Okey. Yang ketiga, kuartal yang ketiga, 3/4 darab dengan 80, so kita dapat 60. So kita gariskan pada 60. Kita baca pada graf. So kita dapat RM484.50. Okay, maksudnya terdapat 60 orang pekerja memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan RM484.50. Okey, seterusnya soalan B. Ogif berikut menunjukkan masa menunggu sekumpulan pelanggan di pandu lalu sebuah restoran, drive-thru di sebuah restoran. So inilah cerita pasal bilangan pelanggan. Okey, dan ini ialah cerita pasal masa menunggu mereka. Okey. So 1/4 darab dengan 100, nilai yang paling tinggi ialah 100. So 1/4 darab 100 ialah 25. So kita gariskan 25 pada graf. So kita dapatkan nilai dia. So kita dapat nilai dia ialah 158 minit. So maksudnya di sini terdapat 25 orang pelanggan menunggu kurang daripada atau sama dengan 158 minit. Okey, untuk Q2, 1/2 darab dengan 100 sama dengan 50. So 50 ni ialah tengah-tengah antara 0 hingga 150. Median. Gariskan, so kita dapat median ialah 163.5 minit. So maksudnya di sini terdapat 50 orang pelanggan menunggu kurang daripada atau sama dengan 163.5 minit. Okay, untuk Q3, 3/4 dalam dengan 100, kita dapat 75. So kita tandakan pada 75, kita gariskan, kita cari pada paksi mengufuk. So kita dapat nilai untuk kuartal yang ketiga ialah 169 minit. Maksudnya di sini terdapat 75 orang pelanggan menunggu kurang daripada atau sama dengan 169 minit. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, kita diminta untuk membina histogram longgokan bagi data yang diberi. Okey. So kita lengkapkan dulu jadual kekerapan longgokan. Kita bina jadual kekerapan longgokan yang melibatkan
sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey. Sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey. So kamu juga boleh tambah satu kelas di atas pun tak ada masalah. So maksudnya di sini kita akan mula dengan sempadan bawah lah kalau kita tak tambah kelas. Okey. So untuk skala dia diberi untuk paksi mengufuk ialah 2 cm kepada 5 km dan pada paksi mencancang ialah 2 cm kepada 5. Okey, so ini ialah dia punya kekerapan, longgokan. Kemudian kita bina histogram. Okey, pastikan paksi mengufuk bermula dengan 14.5. Okey, so dalam kes ini kita tak tambah kelas. Tapi kita ambil nilai yang pertama ialah nilai sempadan bawah kelas yang pertama. Okey, teruskan sampailah 39.5 iaitu sempadan atas bagi kelas yang terakhir. Okey. So kita bermula dengan 14.5 ni. So nilai dia tak ada, so sifar, kekerapan dia sifar. Okey. So untuk kelas yang pertama, tinggi kotak ini ialah 3. So kita naik 6 petak ke atas, kita lukiskan kotak untuk kelas yang pertama, iaitu kelas 15 hingga 19. Okey, seterusnya kelas yang kedua 9, 23, 28 dan juga 30. So kita lukiskan dulu histogram logokan. Okay, daripada situ kita bina ogif dengan mengambil bucu-bucu ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, setiap bucu tersebut kita sambungkan, so kita akan dapat ogif daripada histogram longgokan. Okey, seterusnya soalan 9, kita diberi ogif, kita diminta untuk mencari persentil ataupun persen, peratus. Okey, persentil yang ke-45. Soalan yang pertama, berdasarkan ogif cari persentil yang ke-45. So maksudnya ialah 45%. So 45% darab dengan 20, so kita akan dapat 9. Okey, so daripada graf kita cari 9. Okey, kita cari nilainya pada paksi mengufuk. So kita akan dapat 419.5 gram. Okey, 419.5 gram. Okey, ada mistype di situ. Saya rasa di sini 419.5 sentimeter. Bukannya gram. Sentimeter. Okey. Okey, yang kedua, persentil yang ke-80. So 80% daripada data tersebut. 80% darab dengan 20 iaitu jumlah kekerapan. Okey, ialah 16. So kita gariskan 16. Kita cari nilai dia. So kita dapat pada paksi mengufuk nilai dia ialah 519.5 sentimeter, bukan gram. Betul kan? Okey. Soalan yang kedua. Cari bilangan atlet dengan jarak lontaran sekurang-kurangnya 5 meter. Okey. Atlet dengan jarak lontaran sekurang-kurangnya 5 meter akan layak ke pusingan akhir. Berapakah bilangan atlet tersebut? Okey. So kalau kita lihat pada ogif ini, so 5 meter ialah so sini 499.5 cm. So nilai ini menghampiri 5 meter. So kita akan tengok pada ogif kita. So kita lihat di sini. Okey, so kita dapat nilai sini ialah 15. So kita ambil yang sini daripada 499.5. So daripada graf kita dapat nilai dia ialah 15 orang. Okey, makanya bilangan atlet dia ialah 20 tolak dengan 15. Okey, nilai ni beza ni di antara ni ni beza 20 tolak dengan 15.
So kita akan dapat 5 orang atlet akan layak ke pusingan akhir. Okey, soalan ketiga. Anggarkan peratusan atlet melontar lebih daripada 4.6 meter. Okey, so kita lihat di sini 4.6 meter. Okey, so 4.6 meter ialah lebih kurang 460 cm. So nilainya di sini. Kalau kita lihat di sini sini. Tengok pada graf tu. Kita ada di sini. Kita gariskan. So kita baca pada paksi mencacang. So kita akan dapat nilai di sini ialah 12. Ini garisannya. Okey. So 20 tolak dengan 12. So kita akan dapat 8. So kita nak menganggarkan peratusnya. Diminta anggarkan peratus. So jumlah atlet ialah 20. So 8 per 20 darab dengan 100. So kita akan dapat peratusnya ialah 40%. Okey. So itu sahaja. Sekian. Terima kasih.